China di bawah kepimpinan Xi Jinping mempamerkan cita-cita kuasa besar dunia. Sama ada suka atau tidak dan sedar atau tidak, kini China bertekad untuk menjadi kuasa terbesar dunia. Segala rancangan telah dirangka oleh Presiden China Xi Jinping dan telah mengumumkan secara terbuka bahawa beliau mahu China mengetuai dunia menjelang tahun 2050. Jika ini benar-benar berlaku, kita akan melihat satu dunia baru yang mungkin akan berlaku. Jika perkara ini menjadi kenyataan, ini bermakna bahawa kuasa Amerika Syarikat selaku kuasa dunia pada hari ini akan merosot. Pengaruh China juga dilihat semakin membesar di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan pengaruh politik dan ekonomi China di rantau Asia Tenggara jelas kelihatan seiring dengan kebangkitannya sebagai sebuah kuasa besar dunia sejak 1990-an. Sejak tahun 2020, pertumbuhan ekonomi China telah memangkinkan satu definisi baru bagi negara tersebut. Jika sebelum ini, geopolitik global terbahagi kepada Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet, sekarang ini Amerika Syarikat serta Kesatuan Soviet nampaknya berdepan dengan pesaing baru iaitu China. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apa yang diinginkan oleh negara China atau cita-cita China. Teruskan menonton. 73 tahun lalu, mendiang pengerusi Mao Zedong mengisytiharkan penubuhan Republik Rakyat China kepada dunia. Maka berakhirlah penderitaan dan kesusahan 100 tahun yang diharungi bangsa China susulan pergolakan dalaman dan ancaman luaran. Sejak itu, China bangkit melangkah memulakan perjuangan ke arah kemakmuran negara dan kebangkitan bangsa. China telah mengorak langkah baik dari segi pembangunan negara maupun kesejahteraan rakyat dengan mencipta banyak keajaiban dalam pembangunan sosioekonomi. Bermula sebagai sebuah negara pertanian, China berkembang menjadi entiti ekonomi kedua terbesar dan gergasi dalam sektor pembuatan dengan jumlah dagangan dari zat pertukaran asing paling besar di dunia. Keluaran dalam negara kasar KDNK menyaksikan pertumbuhan 450 kali ganda meningkat kepada 13.6 trilion US dollar pada 2018 daripada 30 bilion US dollar pada 1949. China kini menjadi rakan dagang terbesar dengan 130 buah negara. Dengan purata sumbangan tahunan hampir 30%, China menjadi enjin penggerak utama kepada ekonomi dunia. Sebagai sebuah negara yang telah mencapai gelaran ekonomi kedua terbesar dunia, negara China telah merencanakan pelbagai visi dan wawasan yang akan dan perlu mereka capai bagi merealisasikan impian menjadi negara kuasa besar dunia. China 2030 membina masyarakat moden, harmoni dan kreatif. Pada Februari 2012, World Bank dan Development Research Center of China State Council telah membentangkan strategi pembangunan baharu untuk China untuk mengimbangi semula peranan kerajaan dan pasaran, sektor swasta dan masyarakat ke arah mencapai matlamat negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Menurut laporan tersebut, China harus melengkapkan peralihannya kepada sistem ekonomi pasaran bebas melalui pembaharuan sektor perusahaan, tanah, buruh dan kewangan selain membuka pasarannya kepada persaingan dan inovasi yang lebih besar demi mencapai matlamatnya untuk struktur baharu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi China menghampiri titik perubahan yang menuntutnya untuk melonggarkan cengkamannya terhadap industri dan bergerak ke arah bebas. Bank Dunia juga meramalkan bahawa negara itu akan menjadi ekonomi terbesar dunia menjelang 2030. Selepas meningkatkan purata tahunan 10% dalam tempoh 30 tahun yang lalu dan mengeluarkan lebih 500 juta orang daripada kemiskinan, perkembangan ekonomi China dijangka bergerak perlahan sekitar 5% tahun menjelang 2026 hingga 2030. Wawasan China 2035 dari kota larangan Beijing ke megacity Eurasia. Wawasan 2035 China melibatkan pembangunan bandar mega negara yang akan membantu memupuk perkongsian perdagangan dan pelaburan serantau yang lebih kukuh dengan ASEAN, rantau Belt and Road serta ekonomi membangun di seluruh dunia. Di samping itu, langkah Beijing untuk memudahkan pertumbuhan penggunaan domestik berkualiti tinggi dan kapasiti bagi pembuatan nilai tambah akan menjadi kunci kepada kebangkitan China. Xi Jinping dalam kenyataannya merangkumkan wawasan 2035 akan menjadikan negara China sebagai negara sederhana makmur menjelang tahun 2035. Namun begitu, implikasinya dalam mencapai tahap pembangunan ekonomi yang dikatakan sederhana itu akan melibatkan perubahan dalam hubungan China dengan negara lain di seluruh dunia. Bermula dengan apa yang kelihatan seperti menjadi paradigma ekonomi global yang baru, pengubah dasar China telah mula menyesuaikan pembangunan domestik China dan hubungan antarabangsanya secara progresif dengan negara-negara di seluruh rantau ini dan benua lain.
Perkara ini boleh dilihat dengan jelas dalam beberapa tahun kebelakangan ini melalui pelbagai program infrastruktur transnasional yang dipacu China dengan perdagangan pelbagai hala. Bukan itu sahaja, ia juga dibuktikan dalam pembaharuan ekonomi dalam sosial domestik yang direka bentuk untuk membolehkan pembangunan yang mampan dan inklusif, memberi manfaat kepada isi rumah dan pengguna China, sektor perniagaan kecil dan sederhana dan rangkaian pembekal China yang berkembang pesat dari negara rakan kongsi di seluruh dunia. Pada November 2020, 15 negara Asia Pasifik menjadi ahli perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Matlamat RCEP adalah untuk menyatukan dan memperdalamkan hubungan ekonomi di seluruh Asia Timur dan Pasifik Timur dengan China sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi rantau ini. Dari perspektif pembangunan China di rantau Asia, perjanjian itu akan membawa implikasi yang ketara untuk memperluaskan rantaian bekalan dan nilai antara negara, meningkatkan kelebihan perbandingan dalam pembuatan antara pelbagai negara dan meningkatkan aliran pelaburan merentas sepadan. RCEP akan menjadi zon perdagangan bebas terbesar di dunia dan 15 negara anggotanya adalah rumah kepada 2.27 bilion orang dengan jumlah KDNK 26 trilion US dollar dan jumlah ekspor sekitar 5.2 trilion US dollar. 5 wilayah metropolis China. Rancangan 5 tahun ke-14 menetapkan sasaran baru untuk pertumbuhan bandar China. Ini termasuk rancangan untuk memudahkan kira-kira separuh daripada pendatang luar bandar yang menetap di 5 kluster bandaraya besar termasuk wilayah Beijing, Tianjin, Hebei, Delta Sungai Yangtze, kawasan Sungai Mid Yangtze, Greater Bay Area, GBA dan gugusan bandar Chongqing, Chengdu yang telah diumumkan. Walaupun terdapat kluster bandar lain yang lebih kecil, 5 kawasan ini terutamanya dipromosikan sebagai pusat sosioekonomi dan budaya kuasa serantau. Setiap satu kawasan akan direka bentuk untuk membolehkan peredaran domestik dan berfungsi sebagai hub dalam memudahkan peredaran luar antara China dan ekonomi global. Jika digabungkan, populasi bandar-bandar besar ini akan menjadi 600 juta orang dan jumlah ini bersamaan dengan gabungan Kesatuan Eropah dan Kesatuan Soviet. Proses urbanisasi China sudah tentu berusia beberapa dekad lamanya dan ia dianggap penting dalam membolehkan strategi pertumbuhan ekonomi negara yang bercita-cita tinggi. Pergerakan berterusan penduduk dari komuniti luar bandar ke persekitaran bandar mungkin akan berterusan untuk masa hadapan dengan kemungkinan nisbah pembandaran negara China boleh meningkat kepada 3/4 daripada penduduk menjelang 2030 daripada bawah 2/3 pada masa ini. Visi dan kebangkitan China membantu dunia. Rantau Asia Pasifik menyumbang kepada kumpulan ekonomi terbesar di dunia dan ia merupakan enjin utama pertumbuhan ekonomi. Visi China untuk rantau ini juga telah membuka jalan dalam membina naratif baru yang hebat dalam hubungan antarabangsa. Menurut laporan China Daily, cadangan baru China iaitu Inisiatif Keselamatan Global dan Inisiatif Pembangunan Global bersama-sama dengan Inisiatif Belt and Road akan terbukti memainkan peranan penting bagi sesetengah negara. Dengan naratif besar yang dicadangkan China untuk membina komuniti dengan masa depan bersama, negara-negara Asia Pasifik yang mengikuti pendekatan holistik ini akan berjaya meningkatkan kerjasama bersama dalam berdepan perubahan iklim dan provokasi yang memecah belahkan geopolitik. Tambahan pula, era baru revolusi perindustrian semakin mendapat tempat dengan ekonomi digital berkembang dengan lebih pesat. Dalam aspek ini, visi pembangunan inovatif yang diselaraskan dengan keterbukaan untuk semua nampaknya semakin penting. China telah memudahkan projek dan dasar sedemikian di pelbagai negara untuk pertumbuhan bersama dengan mengadaptasikan pembangunan yang lebih komprehensif, berkualiti tinggi dan mampan menjadi matlamat bersama masyarakat antarabangsa. Sebagai negara membangun terbesar di dunia, China sedar sepenuhnya akan tanggungjawab yang dipikulnya. Selama bertahun-tahun, China telah mengambil langkah untuk menyesuaikan diri, mengurus dan mengemudi norma baru dalam ekonomi dan terus memajukan pembaharuan struktur dari segi penawaran. Hasilnya, ekonomi China terus menunjukkan prestasi yang stabil dengan pertumbuhan yang lebih berkualiti, cekap dan mampan. Kesimpulannya, China telah melakukan banyak perkara dan berusaha keras dalam melalui pembaharuan yang menyeluruh demi mencapai visi dan wawasan yang telah mereka tetapkan. Hasilnya, hari ini kita dapat lihat China telah menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia dan negara ini juga berjaya mencapai kemajuan yang besar dalam pelbagai bidang. Sejak dasar pembaharuan dan pintu terbuka dilaksanakan 40 tahun lalu, seramai 700 juta orang berjaya keluar daripada belenggu kemiskinan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.